أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selama-lamanya kita panjatkan, kita rafakkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Pada malam ini kita dapat semula kuliah yang mana kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Kita berada pada ayat 161, masih dalam surah yang kedua mengikut tertib surah Al-Baqarah dalam juzuk yang kedua, awal-awal juzuk yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Artinya bahawa segala mereka yang kufur. Kufur ni maknanya ingkar. Orang yang mendustakan. Kadang-kadang orang yang kufur ni orang yang tahu akan kebenaran, tapi kerana keingkaran mereka, boleh jadi kerana mereka dah terbiasa dengan apa yang mereka ibadati selama ini, maka walaupun akal mereka menerima apa yang datangnya daripada wahyu, tapi mereka tetap juga mengingkari. Sebagaimana golongan Quraisy, ada je mereka yang melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sama ada melalui wahyu ataupun melalui kalam baginda Nabi sendiri. Mereka tahu itu adalah satu kebenaran kerana ianya datang daripada manusia yang paling jujur. Sebelum mana baginda dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul, itulah manusia yang sejujur-jujurnya ada dalam masyarakat mereka, yang pada hakikatnya bukan sejujur-jujur manusia pada
zaman mereka, bahkan seluruh sejarah manusia, itulah manusia yang paling jujur dan sempurna akhlaknya. Namun mereka tetap juga mengingkarinya kerana ajaran dan anutan yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka. Berpuluh tahun, bahkan boleh jadi beribu tahun mereka berada di atas kekufuran, beribadat dan menyembah berhala. Tiba-tiba datang seorang Nabi dan Rasul bagi tahu Tuhan kita hanyalah esa, hanyalah satu, tunggal, dan kita semua adalah hamba yang sepatutnya beribadat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni alhamdulillah lahir-lahir je dah memang muslim. Mak ayah kita muslim, maka kita automatik jadi muslim. Dan kita membesar dalam keadaan kita terus meyakini apa yang kita terima daripada mak dan ayah kita. Walaupun kita belum belajar Quran, walaupun kita belum faham Quran, walaupun belum kita buka kitab-kitab berkenaan dengan tauhid, namun jiwa kita tidak sebagaimana jiwa yang Allah Ta'ala jadikan pada orang-orang kafir Quraisy. Walaupun mereka ini dihadirkan oleh Allah Ta'ala Nabi, mereka boleh lihat sendiri Nabi yang bertutur pula tutur dengan wahyu. Saat wahyu sedang turun, maknanya wahyu masih basah-basah lagi kalau ibarat hujan. Maknanya wahyu yang masih segar, dibaca pula, diterangkan pula oleh manusia yang paling hebat dalam dakwahnya, iaitu Rasulullah sendiri. Namun bila jiwa mereka tidak ingin menerimanya, maka mereka terus berada di atas kekufuran dan ingkar. Adapun kita alhamdulillah Allah Ta'ala taufik dan hidayah pada kita terus-terusan berada di atas iman, di atas Islam, dan mudah-mudahan iman dan Islam yang kita warisi daripada mak dan ayah kita, keturunan kita ini kekal sehinggalah ke hujung nyawa kita. Kerana amal itu ataupun penghujung ataupun kebaikan keburukan kita dilihat pada penghujung sekali. Innamal a'malu bil khawatim. Penghujung telah menentukan kita ni orang yang beriman ataupun tidak. Orang yang kafir belum tentu mereka terus-terusan berada di atas kekafiran. Sebab tu depan nanti dia akan cerita berkenaan dengan laknat ini. Haram hukumnya kita melaknati secara individu. Haram hukumnya kita melaknat seseorang secara individu. Tu agama tak pernah ajar pada kita. Sebab kita tak tahu. Boleh jadi hujung nyawa seseorang yang kafir, akhirnya mereka memeluk Islam. Hujung kita yang muslim mukmin ni, na'udzubillah, hujungnya Allah Ta'ala tentukan bagaimana, wallahu a'lam. Cuma setakat ni alhamdulillah jiwa kita tidak memberontak. Walaupun kita tak pernah melihat baginda Nabi yang menyampaikan ajaran Islam, yang mengajar kepada kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jiwa kita tetap terus menerima dan menerima dan menerima. Asal katakan itu daripada Quran saja, maka kita terima. Asal katakan saja itu daripada hadis Nabi, maka kita terima. Tidak ada dalam jiwa kita memberontak ataupun ingkar terhadap apa yang dibawa oleh baginda Nabi ataupun yang diajarkan oleh agama. Jadi mereka ini, orang-orang yang kafir ni, mereka ni adalah orang yang ingkar. Mereka menutup kebenaran yang kadang-kadang mereka sendiri nampak kebenaran tersebut. Kerana apa? Kerana untuk mewarisi apa yang telah mereka lakukan sebelum daripada ini. Baik, kata Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Bahawa segala mereka yang kufur dan mati mereka itu hal keadaan kafir. Hal keadaan kafir ni maknanya mati tidak bertaubat. Maknanya mati mereka tidak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau mereka bertaubat pada Allah Ta'ala, walaupun mereka tak sempat beramal ibadat, maka Allah Ta'ala boleh menyelamatkan mereka daripada terus-terusan kekal di dalam neraka. Dan yang ini yang kita tak tahu. Yang ni yang kita tak tahu. Orang yang pada hidupnya kita tengok dia kafir, tapi hujung sekali boleh jadi dia tak mati di atas kekafiran.
Adapun yang ni yang Allah Ta'ala nak cerita ulaika alaihim la'natullah ni, orang yang hidupnya kufur, berada dalam kekufuran, mati hal keadaan mereka tu kafir. Maknanya mati dalam keadaan tidak bertaubat daripada kekufuran tersebut. Maka orang yang macam ni kata Allah, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Bermula segala mereka itu, yakni orang-orang kafir tadi, atas mereka itu dilaknat Allah. Laknat ni jauh daripada rahmat, jauh daripada kasih sayang. Rahmat lawan kepada rahmat. Laknat iaitu at-tardu min rahmatillah, jauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang betul-betul kita yakini bahawa dia kafir, kemudian dia mati pun atas kafir, maka ada ulama mengatakan boleh kita laknat dia secara individu. Maknanya boleh sebutlah fulan bin fulan. Kalau kita kat bahasa kita celaka lah. Ni bahasa laknat. Tapi kalau kita tak pasti dia mati di atas kekufuran, maka haram kita melaknati seseorang itu secara individu. Tapi kalau secara umum tak apa, Allah Ta'ala laknati orang kafir, tak tahu siapa. Saya laknat seluruh orang kafir, tak tahu siapa. Tapi kalau fulan bin fulan, yang tu kita tak pasti adakah dia terus kekal di atas kekufuran, ataupun mungkin dia akan berbalik, akan berubah daripada kufur jadi mukmin, daripada kafir jadi orang mukmin. Itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mereka ini dilaknat Allah Ta'ala, dijauhkan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malaikat juga turut melaknat, dan manusia sekalian, semua manusia juga turut melaknati orang yang kafir ketika hidupnya dan mati pun di atas kekufuran. Itu biar jelas. Adapun yang kita tak jelas tak boleh laknat. Orang tak semayang kita laknat, celaka engkau tak semayang. Dia tak semayang je, dia tak kata hukum semayang tu tak wajib. Habis tu kenapa kau tak semayang? Malas je. Malas tu soal jiwa dia, nafsu dia. Dia tak boleh melawan keinginan hawa nafsu dia yang malas, yang nak berehat je, yang tak nak mendirikan solat. Dia tak kata semayang tu tidak wajib, maka dia tak kufur. Cuma dia malas, so dia fasik. Dia adalah golongan yang fasik. Sebab tu kita tak boleh melaknat atau mencaci bini yang derhaka pada suami, kita terus laknat, tak boleh. Boleh jadi hari ni dia derhaka pada suami, 2 hari kemudian dia dah minta maaf dan taubat dah pada Allah Ta'ala, kita dah anak dah dia. Sebab tu ulama mengatakan haram melaknati seseorang itu secara individu. Tapi kalau kita nyata ada dalil, ada bukti memang dia mati atas kufur, maka tak salah kita melaknati dia. Baik. Pada dunia dan akhirat, yang ni ta'alluq dipanggil. Ta'alluq kepada laknat tu. Laknat Allah Ta'ala, laknat para malaikat, laknat manusia ni di mana? Di dunia dan di akhirat. Dunia dah dilaknat oleh Allah Ta'ala, akhirat pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalidina fiha, kekal mereka itu di dalamnya. Di dalam apa ni? Fiha ni, ha ni balik kepada laknah ataupun balik kepada an-nar, balik kepada neraka. Orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala mati dalam keadaan kufur, tempat dia dalam neraka lah selama-lamanya. So fiha situ boleh 2 kata ulama. Satu boleh dengan makna laknat, kekal mereka berada di dalam laknat Allah Ta'ala. Satu lagi boleh juga kita ambil faham, kekal mereka itu di dalam neraka Allah Ta'ala.
Kekal dalam laknat Allah, jauh daripada kasih sayang Allah Ta'ala, dan dengan makna yang lain kekal mereka di dalam neraka. Adapun kita diajar suruh minta belas ihsan daripada Allah Ta'ala. Itu dalam apa, dalam doa yang kita baca antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, kita duk minta dengan Allah Ta'ala. Tiap-tiap rakaat kita minta dengan Allah Ta'ala supaya kita tak dilaknat oleh Allah, tak dijauhkan daripada kasih sayang Allah Ta'ala. Bila orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala dipandu supaya anak kecil lah, anak kecil dengan anak besar. Anak kecil ni anak yang ibarat kata lebih dikasihi lah oleh seorang ibu, seorang ayah berbanding dengan anak yang besar. Lebih diberi perhatian berbanding anak-anak yang besar. Anak yang kecil ni sentiasa diberi perhatian, ditengok dia main apa, dia naik tangga, kita pergi angkat dia, ambil turun balik. Sebab apa? Tahu bahaya. Begitulah ibarat dia. Hamba yang dikasihi ini hamba yang sentiasa dituntun oleh Allah, sentiasa dipandu oleh Allah, sentiasa diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Dalam hati dia sentiasa datang ilham, datang petunjuk, datang rasa dalam jiwa dia supaya dia berada dalam keadaan terus-terusan melakukan kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang dikasihi oleh ibu ayah, begitu keadaan dia. Tuan-tuan, kita bayangkan bagaimana seseorang hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti jauh lebih baik kita dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau manusia dia kasih masa depan mata dia je, kalau mak duduk kat dapur, anak duduk kat luar, tak nampak dah. Allah Ta'ala ni tak pernah ada yang terlindung daripada dia. Maknanya setiap gerak kerja kita pasti akan ada panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita minta sangat dengan Allah Ta'ala, supaya kita ni jadi orang yang dikasih oleh Allah. Tapi kalau orang yang jadi hamba yang tak dikasih, macam mana lah? Bila anak tu dibenci oleh mak ayah, engkau lah nak buat apa pun. Itu yang anak keluar rumah pukul berapa, balik pukul berapa tak tahu. Sebab apa? Anak tu bila dinasihati pun tak jadi dah, dipujuk pun tak jadi dah, dimarah pun tak jadi dah. Engkau lah nak jadi apa pun masa depan kau. Keluar rumah dengan siapa, naik apa, makan apa pun tak kisah dah. Yang tu kalau di antara manusia, sesama manusia pun begitu. Ibaratnya gambaran nak suruh mudah kita faham, begitulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala ni tidak ada kasih kepada seorang hamba, ibaratnya dia lepas gitulah. Tu yang duduk dalam keadaan dosa tak sedar-sedar, sampai ketua tak taubat-taubat. Adapun orang yang Allah Ta'ala kasih, terjatuh sikit je ditegur terus oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tu orang yang paling dikasih oleh Allah Ta'ala. Sikit je bagi tahu pada bini dia, tak apalah, aku tak akanlah benda ni ibarat macam tak halal lah bagi aku, sebab apa engkau tak suka. Allah Ta'ala tu ayat terus, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hei wahai nabi, panggil pun tidak ngapanggil nama. Bukan panggil nama hei Zaid dak, panggil ya ayyuhan nabi, walaupun dalam keadaan nak tegur, dalam keadaan nak beri teguran kepada Rasulullah, tapi tak panggil dengan nama ya Muhammad. Ya Muhammad tau, ya ayyuhan nabi, panggil dengan gelaran. Sebab apa? Kasih ada dalam hati, ibarat kata ada di sisi Allah Ta'ala tu kasih yang sangat-sangat pada Rasulullah. Walaupun dalam keadaan nak menegur, kita kalau nak tegur bini, time waktu marah jawab dia aku mung. Time waktu berkasih sayang, ayu darling B dan sebagainya lah. Time berkasih sayang, time marah gak aku mung. Allah Ta'ala dengan Rasulullah walau tergelincir sikit je, amma yatasaalun anin naba'il azim. Cerita apa? Abasa wa tawalla. Tu cerita abasa wa tawalla. Kenapa ibaratnya engkau memalingkan wajah engkau daripada seorang sahabat yang buta datang untuk bertanya kepada engkau hukum hakam agama?
Tapi dengan bahasa yang Allah Ta'ala guna, abasa wa tawalla, dia memalingkan muka. Allah Ta'ala tak highlight pun siapa yang memalingkan muka di situ. Sepatutnya abasta wa tawallaita, engkau dah berpaling muka engkau daripada orang yang datang untuk bertanya kepada engkau dalam keadaan muka engkau masam. Tapi Allah Ta'ala tak guna abasta wa tawallaita, highlight teruslah kat situ Rasulullah, sebab perbuatan itu dibuat oleh Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala tak cerita secara direct siapa dia guna dia ni siapa, boleh balik pada siapa-siapa je dia. Tu gaya bahasa percakapan Allah Ta'ala dengan kekasih bila dia kasih. Begitulah ibaratnya kita. Jadi sebab tu kita cari sangat redha dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala tu, supaya apa sahaja yang kita buat dipandu dan dipimpin oleh Allah Ta'ala. Baik. La yukhaffafu anhumul azabu, tiada diringan, dahlah kekal dalam laknat, kekal dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab, tiada diringan pula daripada mereka itu, yakni mereka orang-orang yang kafir itu, azab neraka sekejap mata pun, maknanya sekelip mata pun tak diringankan azab seksa oleh Allah Ta'ala terhadap orang yang kufur dan mati di dalam kekufuran. Wala hum yunzarun, dan tiada mereka itu dinanti-nanti, yakni ditangguh, gitu. Dinanti-nanti ataupun ditangguh bagi taubat atau minta uzur mereka itu. Maknanya di akhirat nantilah. Adapun di dunia ni Allah Ta'ala ni sifat dia sabur. Allah Ta'ala salah satu daripada nama dia ialah As-Sabur, maknanya yang maha penyabar. Sebab tu kita buat apa pun tak ada apa berlaku pada kita. Sebab tu seronok sangat tu, tak semayang pun tak apa, duduk dalam keadaan buat dosa maksiat pun tak apa, kerja tu ada juga, duit masuk juga, rezeki kadang-kadang lebih mewah daripada orang yang beribadat pada Allah Ta'ala, dah tak ada rasa apa-apa, tak apalah. Sebab Allah Ta'ala di dunia ni dia bersifat dengan sifat as-sabur, maha penyabar. Dia tahan dia punya seksa tu, tunggu sampai di akhirat. Di akhirat tu barulah masuk untuk dia balas. Bila sampai masuk untuk dia balas, masa tu tak ditangguh-tangguh dah lah. Tu dia kata wala hum yunzarun. Masa tu tak akan ditangguh-tangguh lagi dah untuk diseksa ataupun dihumbankan mereka ini di dalam neraka. Tu satu, dengan makna ditangguh-tangguh. Ada juga ulama tafsir mengatakan wala hum yunzarun ni mereka ambil daripada perkataan nazara. Tadi dengan makna intazara. Diterjemah tu dengan makna yunzarun tu dengan makna intazara yantaziru intizar. Sebab tu diterjemah dengan makna tidak ditunggu-tunggu lagi dah, tidak ditangguh-tangguh lagi dah. Terus dikenakan hukuman kepada mereka ni. Tak mengharapkan lagi mereka bertaubat lah. Adapun di dunia ni diberi peluang dan peluang demi peluang demi peluang. Yang sakit nak mati dah, boleh segar balik, Allah Ta'ala bagi. Nak suruh apa? Nak suruh sedar insah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi di akhirat sana nanti Allah Ta'ala kata aku tak tangguh dah. Tak tangguh dah, terus diseksa, diazab dah. Tak ada dah nak tanya mau nak minta maaf ke nak taubat ke, tak ada dah. Tak ada minta uzur, tak ada minta taubat dah, harap taubat daripada mereka, tak ada. Satu lagi dengan makna perkataan tu sendiri, bukan dengan makna intazara, dengan makna nazara yanzuru, dengan makna lihat. Lihat ni pun ada juga ulama mengatakan bahawa di akhirat nanti manusia-manusia ini tidak akan dilihat ataupun dipandang oleh Allah Ta'ala. Yang ni bagi ulama tasawuf, yang ni lebih dahsyat lagi berbanding dengan yang tadi. Sebab apa? Sebab bila mana kekasih tak nak tengok pada kekasih, itu sangat-sangat melukakan hati. Itu bagi orang yang bercinta, faham perasaan ni. Seorang kekasih tak nak pandang kekasih dia, susah hati kita duduk serumah, bini tak nak tengok pada kita.
Suami tak nak tengok pada kita, susah hati, nak hidup macam mana, sebumbung gitu. Di akhirat nak hidup macam mana kita? Kita tumpang Allah Ta'ala je. Limanil mulkul yaum. Kerajaan siapa lagi ada pada hari ni? Tak ada dah, kerajaan Allah Ta'ala je ada. Dia je yang jadi pemerintah pada hari tersebut. Dialah nak buat apa pun, dialah belaka-belakanya. Maka kalaulah dia buat tak nampak, kita susah hati. Kita ni suka kalau orang nampak kita. Kita kalau pernah jadi pelajar dulu, suka sangat kalau duduk dalam kelas, cikgu duduk tengok kita, lepas tu tanya kita, awak faham tak? Sebut nama pula. Lepas tu awak tak faham, okey saya jelaskan sekali lagi. Suka kita. Kita duduk dalam majlis mana-mana, orang yang VIP dalam majlis tersebut perhati dan tengok pada kita, sebut nama kita, suka kita. Siapa tak suka? Nama dia di highlight, disebut. Begitulah ibaratnya bila mana seorang kekasih tidak ingin dipandang oleh kekasihnya, maka itu adalah hukuman yang lebih berat sebab dia lebih berbentuk kejiwaan. Jiwa kita akan merana dan meronta-ronta. Kenapa dia tak nak pandang aku? Apa salah aku? Gitu. Apatah lagi kalau kita rasa kita tak ada salah, lagilah kita berasa meronta-rontanya jiwa kita. Apa kesalahan yang aku buat? Kita cari salah-salah kita yang kita buat, sehingga menyebabkan kita tidak layak untuk dipandang. Apatah lagi untuk bercakap. Kalau pandang pun tidak, maknanya bercakap lebih-lebih lagi tak nak. Tunggu lebih-lebih lagi. Sebab tu saya kata tadi, maksud dengan makna yang sebenar pada kalimah ini, sebahagian daripada ulama menggunakan makna kalimah asal ni, makna lihat. Maka yang ni bagi ulama tasawuf lah, bagi mereka itu adalah hukuman yang lebih dahsyat berbanding dengan hukuman maknanya dengan makna Allah Ta'ala tak tangguh-tangguh, tak tunggu-tunggu lagi dah. Baik. So dua-dua bolehlah kita terima. Walahum yunzarun, dan tiada mereka itu dinanti-nanti bagi taubat atau minta uzur bagi mereka itu. Adapun di dunia ni Allah Ta'ala bagi peluang demi peluang pada kita untuk bertaubat dan insaf. Dan telah turun, yang ni nak bagi tahu ayat bawah ni pula. Ayat di bawah ni sebab nuzul dipanggil. Dan telah turun, yakni firman Allah Ta'ala di bawah ni, tak kala kata kafir Quraisy bagi Nabi. Orang kafir Quraisy berkata kepada Rasulullah, dia kata apa? Sif lana rabbak. Tu dia selit perkataan harap sikit. Orang kafir Quraisy datang bertemu dengan Rasulullah, dia kata sif lana rabbak. Apa maksud dia? Disebut depan tu. Sifat bagi kami Tuhan engkau ya Muhammad. Maknanya orang kafir Quraisy minta supaya Nabi beritahu sifat Tuhan yang kau duk cerita suruh kami ibadat tu, suruh kami sembah. Maka turunlah ayat ni. Ayat yang jadi yang jadi wirid kita, terutamanya bila kita bertahlil. Ada ayat ni dalam tahlil. Turun ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid, dan bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang esa, tiada bandingan baginya. Dan bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Setakat tu je terjemah ayat. Lepas tu depan tu hurai. Dan bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Sini diguna perkataan ilah, dia tak guna perkataan Rabb. Adapun Rabb ni diterima oleh orang kafir. Sebab tu banyak dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Sebab Rabb ni lebih kepada mengurus tadbir. Sebab tu diguna kalimah Rabb ni untuk suri rumah, Rabbatul Bait. Rabbatul Bait orang Arab guna untuk suri rumah. Apa kerja dia? Kerja dia urus rumah tangga. Susung atur perabu, kemah rumah, masak, jaga anak dan sebagainya. Yang tu dia panggil Rabbatul Bait, orang yang mengurus rumah tangga. Yang ni kalau tanya orang kafir, dia percaya walaupun dia duduk sembah patung.
Dia tak kata pun patung ni lah yang buat alam ni. Dia nak kata macam mana dia mengaji tinggi, dia tengok patung tu duduk situ, tak gerak ke mana-mana. Hujan ko, panas ko, malam ko, siang ko, duduk situ lah. Kalau yang jenis ada dalam rumah kat maknanya duduk situ lah, duduk di dinding tu lah. Saya ingat masa saya beli rumah daripada orang Cina, duduk tepi dinding tu. Rumah saya duduk tu asal rumah Cina, jadi rumah merah dia tu ada dalam rumah tu. Duduk tepi tangga tu dalam rumah merah dia, duduk situ. Jadi dia yang duduk bagi apa, duduk letak buah limau, buah tu, buah ni dan sebagainya. Dia pun tahu. Kalau tanya adakah patung ni yang menciptakan alam langit bumi ni, pasti dia akan mengatakan tidak. Pasti dia akan mengatakan Tuhan lah. Maknanya bagi dia ada satu kuasa lain yang boleh menciptakan langit dan bumi ni. Sebab nak bina langit dan bumi macam mana, kerdil macam tu, patung yang duduk dalam rumah kecil sangat je yang muatnya. Lainlah kalau yang duduk di batu cave tu besar, tu pun duduk situ je, tak gerak ke mana. Lama dah duduk situ sejak dibina. Sejak dibina duduk situlah, siang malam duduk situlah. Ada orang ziarah, tak ada orang ziarah, duduk situlah dia. Sebab tu orang kafir boleh terima dari sudut Rabb, dari sudut rububiyah. Adapun ayat ni Allah Ta'ala tak guna perkataan Rabb, Allah Ta'ala guna perkataan ilah. Bila Allah Ta'ala guna perkataan ilah, ilah ni dia merujuk kepada makna pengabdian pada ibadah. Sebab tu bila orang kafir baca ayat ni, dia faham dah. Orang Quraisy terutamanya baca ayat ni, dia orang ni orang Arab, orang yang belum lagi bercampur dengan ajam pada masa tu. Bahasa Arab yang tulen, yang asli, bila turun saja ayat Quran, mereka faham. Sebab tu bila diajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan la ilaha illallah, mereka tak nak. Sebab bagi mereka, mereka tahu ini adalah nafas untuk kita tinggal pengabdian kita, penyembahan kita kepada berhala, kena beribadat, kena menyembah Allah yang esa. Sebab tu ilah ni dengan makna Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang selayak-layaknya kita mengabdikan diri, iaitu Allah Ta'ala. Itu makna ilah. Baik. Wa ilahukum ilahu wahid. Kata Allah, dan bermula Tuhan kamu, yakni Tuhan yang berhak disembah tu, Tuhan yang esa. Dia adalah Tuhan yang esa, yang satu-satunya, yakni yang tunggal. Tiada bandingan baginya, bagi Allah, pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya. Yang ni perbahasan dalam ilmu usuluddin. Pada zat maknanya wahdaniyatul zat. Zat dia tunggal. Pada sifat wahdaniyatus sifat. Pada af'al wahdaniyah, pada af'al, pada perbuatan, semua tu satu. Semua tu satu. Sebab ta'addud ataupun berbilang-bilang ni menunjukkan lemah. Bila berbilang-bilang mesti dia akan menunjukkan lemah. Macam kita lah, contoh kita bekerja di mana-mana, bos ni seorang je, tapi dalam mesyuarat yang tak bos pun kadang-kadang nak menang juga. Yang tak bos pun rasa pendapat dia yang lebih baik, maka dia nak tolak pendapat yang datangnya daripada bos dia sekalipun. Maknanya bila manusia ni berbilang-bilang, akal dia berbilang-bilang, pendapat dia berbilang-bilang, di sana menunjukkan kelemahan seseorang tu. Ni nak bina macam mana kalau bercanggah-canggah gini? Kau kata gini, aku nak gini, kau nak gini. Apatah lagi kalau ada dua, memang dua-dua tu level yang sama, sama-sama bos dua-dua. Yang ni nak buat gini, yang ni nak buat gini, yang ni nak ke kanan, yang ni nak ke kiri, yang ni nak bawa ke haluan ni, yang ni nak bawa ke haluan ni. Tak jadi. Sebab tu rumah tangga tak ada dua suami, ada dua bini tak apa, sebab dia tabik, dia pengikut, dia follower, dia bukan ketua. Yang ketua ni mesti seorang je, yang ketua dia, yang imam ni seorang je, makmum ramai tak apa. Cuba imam ramai, jawab dia tak jadi. Nak follow yang mana? Tahu kita imam 3 orang kat depan ni, kita makmum belakang seorang je, nak ikut yang mana satu? Tak boleh. Kita kena pilih, aku nak jadikan dia ni imam, baru jadi. Begitulah ibaratnya nak beritahu, bila berbilang-bilang itu lambang lemah.
Maknanya Allah Ta'ala kena ada Allah Ta'ala lain ataupun kena ada Tuhan yang lain untuk buat langit seluas ni. Maknanya tu menunjukkan kelemahan. Jadi Allah Ta'ala ni tidak gitu. Allah Ta'ala ni esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada af'alnya. Perbuatan pun kita diajar hanya perbuatan Allah Ta'ala sahaja. Adapun kita ni hanyalah gambaran asbab saja. Tu kena pergi ikut tasawuf pula. Nak suruh hilang asbab tu, nak suruh hilang dalam hati kita tu, duk tengok asbab tu sebagai apa? Pemberi kesan. Tu kena lalu ikut tasawuf pula. Tasawuf cabut buang asbab tu. Hanya nampak musabbibul asbab saja, iaitu Allah Ta'ala. Dari sudut akidah kita tahu dah bahawa Allah Ta'ala saja pembuatnya. Kita ni tak ada apa-apa pun. Kita buat apa pun tak ada bekas, tak ada kesan apa. Hanya perbuatan Allah Ta'ala je. Tapi nak buang tu payah. Nak buang nampak nasi mengenyangkan, nak buang nampak pisau melukakan, nak buang nampak vaksin mematikan, dah tu payah tu. Yang tu payah. Vaksin menyembuhkan kau tak kisah lah. Mematikan, menyembuhkan tak kisah. Tu semua tu asbab. Nak cabut dalam hati kita, yang tu kena lalu kot tasawuf, bukan lalu kot usuluddin. Bila lalu kot tasawuf, jiwa kita lebih murni. So kita terima dia sebagai asbab. Asbab supaya kita makhluk, dia pun makhluk juga. Boleh bagi kesan tak? Tak boleh bagi kesan kalau Allah Ta'ala tak izin. Cocoklah 10 kali cocok pun Allah Ta'ala kata tak sembuh, tak sembuh. Tak cocok Allah Ta'ala kata tak kena, tak kena. Di asbab supaya kita tak keluar kerja rezeki nak mari. Keluar kerja rezeki tak mari, tak mari. Sebab apa? Kita ni hanya menjalankan asbab yang diajar oleh syariat supaya kita buat. Situ ada pahala yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita bila kita junjung syariat mengambil asbab. Tapi kita tak beriman dengan asbab, kita beriman dengan musabbibul asbab yang satu, yang esa tu. Baik. La ilaha illahu wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian Allah Ta'ala mari la ilaha illahu. Tiada Tuhan yang mustahak ataupun yang berhak bagi ibadat melainkan Allah Ta'ala jua. Apa sifat Allah Ta'ala ni yang berhak kita ibadati ni? Ar-Rahmanur Rahim. Ni dua sifat asas bagi Allah Ta'ala. Ialah Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani. Itu dua sifat Allah Ta'ala, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang amat murah maknanya untuk semua makhluk dia. Murah untuk semua makhluk, Rahman untuk semua makhluk, dan dia melibatkan nikmat-nikmat yang besar yang boleh kita lihat dengan panca indera kita, yang boleh kita pegang dengan panca indera kita. Tu nikmat yang besar-besar. Contoh apa? Kekayaan, jawatan ke apa ke yang Allah Ta'ala bagi pada kita, itu adalah dipanggil nikmat yang apa, yang besar-besar tu. Yang tu tak untung kalau kita hanya dapat yang tu. Sebab apa? Sebab semua makhluk dapat. Kalau setakat nak makan minum, haiwan boleh makan minum. Kalau setakat nak beranak, haiwan beranak. Kalau setakat apa nak tempat tinggal, haiwan pun ada tempat tinggal dia juga. Ada sarang dia juga, tempat tinggal dia. Jadi kalau hidup kita ni hanya fikir makan minum, lepas tu tempat tinggal kita, itu saja, jawab dia tak lebih tak kurang macam haiwan lah kita. Duk kejar yang tu lah. Bangun pagi celak mata fikir yang tu. Makan minum, balik tidur, makan minum, balik tidur. Jawab dia serupa dengan haiwan. Burung lebih awal daripada kita lagi. Celak mata je pagi-pagi sebelum kita bangun lagi, pergi cari makan rata-rata. Ayam lebih awal daripada kita lagi, berkukuk pagi-pagi lagi bangun dia. Lepas tu keluar pergi cari makan. Kalau itulah sekadar tu hidup kita, tak lebih tak kurang macam haiwan itu. Sebab tu syariat mari ajar pada kita, bukan itu tujuan hidup engkau, yang itu semua dah dijamin oleh Allah Ta'ala. Makan minum engkau, pakai tempat tinggal, semua sekali dah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Engkau bekerja sikit, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi banyak, sebab dah dijamin oleh Allah. Yang berkaitan dengan rezeki ataupun kerja engkau yang hakiki ialah mengabdikan diri pada Allah Ta'ala.
Jadi nikmat yang besar-besar ni tu sifat kepemurahan Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang kafir pun dapat juga. Hidupnya, makannya, minumnya, sihatnya, tu Allah Ta'ala bagi kepada hatta pada orang-orang yang ingkar, yang kufur pada Allah Ta'ala. Adapun Ar-Rahim, sifat Allah yang Rahim ni, ni dia melibatkan daqaiqun ni'am, nikmat yang seni-seni. Nikmat yang seni ni tak dapat kita capai dengan panca indera. Contoh apa? Ilmu. Contoh apa? Iman. Contoh apa? Ma'rifah. Tu semua tu kita tak boleh dapat tahu dengan panca indera. Takwa kita tak boleh tahu berapa tahap ketakwaan yang ada pada kita. Boleh cek dengan tes tes COVID ke? Tak boleh. Cek dengan termometer tak boleh. Bubuh dalam mulut kita nak cek apa? Nak cek iman. Sekuat mana iman kita? Tak boleh. Dia tak boleh cek. Tapi iman tu ada dalam diri kita. Tu nikmat besar, kena syukuri. Kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia bagi iman pada kita. Dia bagi ilmu. Sebanyak mana ilmu? Nak nilai tak nampak. Seluas mana ilmu yang Allah Taala bagi pada kita? Tak nampak nak nilai. Maka benda-benda yang seni itu dia panggil daqaiqun ni'am, yang ni Allah Ta'ala pilih. Orang ni Allah Ta'ala bagi iman dia. Orang ni Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia. Orang ni Allah Ta'ala bagi ma'rifah pada dia. Orang ni Allah Ta'ala bagi taqwa pada dia. Yang tu dipanggil sifat Rahim. Yang ni khusus untuk orang mukmin, orang yang beriman. Baik. Dan menuntut mereka itu kafir Quraisy. Ni sebab nuzul yang ayat bawah pula. Habis dah setakat tu. Amat mengasihani. Kemudian dan menuntut tu sebab nuzul yang bawah pula. Dan menuntut mereka itu, siapa mereka itu? Kafir Quraisy tu. Akan ayat, yakni dalil. Ayat tu pun dalil, dalil tu pun ayat. Akan ayat ataupun dalil ataupun tanda, sama itu. Ayat, dalil, tanda sama. Atas keesaan Allah maka turun. Ni kalau nak kira orang kafir Quraisy, turun ayat wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, sebenarnya dah cukup dah untuk dia tahu bahawa Tuhan yang hakikinya bukan berhala. Sebab dia orang yang faham bahasa. Lainlah kalau kita tak faham bahasa, apa benda lah ayat ni cerita. Kita pun tengok maksud pun terjemah Tuhan dia, Tuhan yang macam mana? Bila kita tanya siapa yang buat langit bumi? Tuhan. Semayang ni kepada siapa? Tuhan juga. Tuhan yang mana satu sini? Sini orang Arab dia faham dah. Rabb lain, ilah lain. Sebab tu dari sudut dalil mereka dah memang clear dah. Dah tahu dah bahawa Tuhan untuk mereka beribadat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perlu kepada dalil akli dan nakli. Dalil nakli mereka dah faham dah. Tapi akal mereka terus tak nak terima. Walaupun ayat ni memang wahyu, mereka tahu dengan bahasa Arab ni, mereka tahu ini bukan bahasa yang datangnya daripada Muhammad, bukan bahasa manusia, ini bahasa pencipta, bahasa Khalik. Tapi mereka tetap juga tak nak terima. Jadi didatangkan dalil bukan dalam bentuk nakli lagi, tapi dalam bentuk akli yang ada di sekeliling. Ayat bawah kata Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard, bahawasanya pada menjadi 7 lapis langit dan bumi dan orang yang, yakni barang yang, bukan orang saja, maknanya barang yang ada di antara langit bumi. Sini dia guna orang yang, tapi kalau kita guna barang yang pun tak apa juga. Sebab apa? Dia merujuk semua benda yang ada di antara langit bumi itu. Bahkan di antara langit ke langit, langit pertama ke langit yang kedua, sehinggalah kepada langit yang ketujuh. Dan orang yang ataupun barang yang di dalam keduanya daripada segala ajaib. Tu penciptaan langit bumi itu, situ sebenarnya sudah menunjukkan keajaiban dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang nak berfikir. Sebab tu depan ni dia akan cerita pada kita sekarang ni ayat-ayat untuk orang yang berfikir. Khabar dia duduk belakang sekali. Cuma dia dalam ayat ni mubtada muakhar. Sebab dia datang dengan harfu jar dulu. Orang mengaji lughah tahu lah.
inna fi khalqis samawati wal ard ni dipanggil khabar muqaddam. Khabar yang dikedepankan. Adapun mubtada dia duk mana? Mana subjek dia? Ni predikat dulu ni. Fi khalqis samawati wal ard ni predikat dia dulu. Mana subjek dia? Subjek duk belakang sekali. La ayatil liqaumin yaqilun. Tu subjek dia. Dalam istilah bahasa Arab dipanggil mubtada muakhar khabar muqaddam. Jadi semua ni kita kena kaitkan dengan la ayatil liqaumin yaqilun. Allah Taala kata, isyak dah ni. Molek juga berhenti sini stesen. Jadi akan datang insya-Allah kita akan lihat dalil-dalil akli pula yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada orang kafir Quraisy lah secara khususnya, secara umumnya kepada semua manusia yang engkar, untuk mereka lihat dan mereka renung, mereka berfikir. Semua sekali itu sebenarnya adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir dengan waras, maknanya berfikir untuk mencari kebenaran. Itu akan datang insya-Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wallahu a'lam wa ilmuhul atam.